Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersama dengan saya petang ini ialah Datuk Dr. Rohaizat dan juga Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 58 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge daripada ward hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 5,281 kes, iaitu bersamaan dengan 77.9% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 13 Mei 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 37 kes baru yang telah dilaporkan, di mana 21 kes adalah di kalangan bukan warga negara Malaysia. Ingin dimaklumkan juga bahawa daripada 37 kes baru yang dilaporkan hari ini, terdapat 4 kes import dan 33 kes penularan tempatan. Oleh itu, jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 6,779 kes. Dan jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,387 kes. Sehingga kini seramai 16 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut 4 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan kepada CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 2 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 111 kes, iaitu bersamaan dengan 1.64% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-110 iaitu kes 6,743 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 30 tahun yang ditemui mati di Rompin, Pahang. Keputusan ujian sampel COVID-19 yang diambil semasa bedah siasat didapati positif pada 12 Mei 2020. Kes ini di bawah siasatan pihak polis Diraja Malaysia dan Pejabat Kesihatan Rompin. Punca jangkitan belum dikenal pasti dan masih di dalam siasatan. Kes kematian 111 iaitu kes 5,195 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 90 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi dan penyakit kronik pernafasan. Beliau telah dirawat di Hospital Encik Besar Hajar Kalsum, Johor pada 18 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 13 Mei 2020 jam 10.36 pagi. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada ahli keluarga mereka. Sejak daripada awal wabak COVID-19, Kementerian Kesihatan Malaysia telah memaklumkan kepada umum mengenai jumlah kes harian, jumlah kes kumulatif dan juga jumlah kes aktif. Jika dilihat pada kes kumulatif iaitu garisan hijau, sememangnya jumlah kes kumulatif semakin meningkat, namun kadar kenaikan didapati semakin perlahan. Begitu juga jumlah kes harian iaitu garisan kuning adalah semakin berkurangan. Ini menjadikan jumlah kes aktif semakin menurun iaitu garisan kuning. Sekaligus menunjukkan bahawa tindakan yang diambil setakat ini telah berhasil dalam melandaikan lengkung iaitu flatten the curve. Perintah Kawalan Pergerakan yang telah berkuat kuasa sejak 18 Mac 2020 dan dilanjutkan sebagai PKP 1, 2, 3 dan 4 dan seterusnya Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat telah membantu memberi ruang kepada pihak kerajaan dan Kementerian Kesihatan Malaysia dalam pelaksanaan pelbagai aktiviti dan tindakan kesihatan awam untuk membendung penularan COVID-19. Antara tindakan yang telah dilaksanakan adalah pengawalan pintu keluar masuk antarabangsa, penyaringan dan pensampelan individu yang berkenaan,
pengesanan kes secara aktif iaitu active case detection dan juga pendekatan tertumpu iaitu targeted approach bagi kumpulan yang dikenal pasti sebagai berisiko tinggi. Keberkesanan pendekatan oleh kerajaan dapat dibuktikan apabila dikaji dengan menggunakan kaedah pemodelan dan ramalan yang telah dijalankan oleh Institut Kesihatan Negara Kementerian Kesihatan Malaysia, di mana PKP 1 sehingga PKP 4 telah berhasil dalam menurunkan kebolehjangkitan COVID-19 di dalam negara. Garisan hitam pada graf ini menunjukkan kes harian sebenar yang telah dilaporkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan ianya didapati bertepatan dengan unjuran di kolom yang biru yang merupakan jangkaan kes harian oleh Institut Kesihatan Negara Kementerian Kesihatan Malaysia. RO ataupun R0 adalah merujuk kepada kebolehjangkitan sesuatu virus pada permulaan sesuatu wabak di dalam masyarakat, iaitu secara puratanya berapa ramai orang yang boleh dijangkiti oleh kes tersebut. Misalnya, jika R0 adalah 4, ini bermakna bahawa setiap seorang kes positif boleh menyebarkan penyakit ini kepada 4 orang yang lain. Nilai R boleh menurun sekiranya langkah-langkah pencegahan yang tepat dan cepat dijalankan secara berterusan di dalam masyarakat. Begitu juga nilai ini boleh meningkat semula sekiranya masyarakat leka dan langkah pencegahan tidak diendahkan. Menurunkan nilai R0 ke kurang daripada 1 secara berterusan akan membantu mengakhiri sesuatu wabak. Iaitu jika dilihat semula pada graf pemodelan dan ramalan Kementerian Kesihatan ini, nilai R0 pada permulaan PKP 1 ialah 18 pada 18 Mac 2020 adalah 3.5, iaitu ketika itu dikira semasa pengesanan dan kes mendadak iaitu daripada Perhimpunan Sri Petaling. Nilai R ini telah berjaya diturunkan sehingga 0.3, iaitu susulan impak positif tindakan yang telah diambil oleh kerajaan serta dibantu dengan pematuhan oleh rakyat. Sekiranya semua pihak termasuk peniaga, majikan, pekerja dan juga masyarakat umum kekal patuh kepada PKPB dan Standard Operating Procedure iaitu SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa, nilai R ini akan terus kekal menurun dan hasilnya wabak COVID-19 akan dapat ditamatkan. Namun begitu, sekiranya masyarakat leka, tidak patuh dan engkar kepada SOP yang ditetapkan, nilai R akan meningkat semula. Iaitu seperti yang dapat dilihat di garisan terputus berwarna merah, ini akan mengakibatkan jumlah kes harian naik semula di dalam negara, iaitu seperti di kolom merah. Jadi apabila kita melihat kepada R0 sekarang ni, iaitu 0.3, dan kepatuhan SOP adalah amat penting. Dan kalau kita boleh patuh kepada SOP, kita boleh turunkan lagi kes-kes di yang telah kes-kes seharian. Jadi Kementerian Kesihatan memohon kerjasama daripada rakyat Malaysia untuk bersama-sama patuh kepada SOP dan kita dapat menurunkan kes harian COVID-19. Susulan itu bagi memastikan nilai R kekal kurang pada 1, pemekasaan sosial adalah amat penting di kalangan masyarakat. Semua peringkat dan lapisan masyarakat perlu mengambil tanggungjawab sosial dan memainkan peranan masing-masing dalam membendung wabak COVID-19. Ianya boleh dilaksanakan dengan mengamalkan langkah-langkah pencegahan yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu patuh kepada SOP. Yang pertama, syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah PKPB. Yang kedua, orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi.
dan individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. Dan terakhir ialah penjarakan sosial diamalkan pada setiap masa iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Peniaga, pengusaha dan majikan juga perlu patuh pada syarat-syarat dan standard operating procedure yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Perhimpunan ramai dan segala aktiviti yang mendedahkan orang ramai kepada risiko jangkitan COVID-19 adalah masih tidak dibenarkan. Kementerian Kesihatan juga menasihatkan orang ramai supaya patuh kepada 3C dan 3W, iaitu elakkan 3C, iaitu kawasan yang sesak, crowded place, kawasan yang sempit, confined space, bertutur dengan jarak yang dekat, close conversation. Amalkan 3W, iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, wash. Digalakkan memakai alat penutup hidung dan mulut di tempat awam jika bergejala, wear, dan juga warn, iaitu amaran yang lebih berkonsep peringatan seperti yang pertama, elak bersalaman dan bersentuhan. Yang kedua, amalkan etika batuk dan bersin. Yang ketiga, lakukan disinfeksi di kawasan tertentu ataupun kawasan awam. Yang keempat, duduk di rumah jika tidak ada urusan penting di luar. Dan yang kelima, mendapatkan rawatan segera jika bergejala. Kementerian Kesihatan akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara dan juga di luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini. Begitu juga Kementerian Kesihatan akan memastikan langkah-langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya adalah dilaksanakan secara berterusan. Untuk makluman semua, laporan kluster COVID-19 di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan sehingga 13 Mei 2020 melibatkan 3 lokaliti. Lokaliti yang pertama iaitu lokaliti Pusat Bandar Utara dan Pasar Borong Kuala Lumpur, iaitu telah tamat tempoh PKPD semalam. Tiada pertambahan kes dan jumlah kes positif adalah 197, iaitu 83 melibatkan kes di luar PKPD dan 120 adalah bukan warga negara. Dan ada 1 kematian iaitu bukan warga negara. Lokaliti kedua iaitu Selayang Baru juga tiada pertambahan kes, kekal jumlah kes positif 52 dan melibatkan 36 bukan warga negara. Lokaliti ketiga iaitu kawasan Pasar Jalan Osman juga tiada pertambahan, kekal 27 kes dan melibatkan 2 di luar PKPD dan 21 adalah bukan warga negara. Seterusnya dimaklumkan kluster perhimpunan di Masjid Seri Petaling. Setakat ini bilangan sampel diambil dan diuji adalah 37,511 dan bilangan kes positif ialah 2,348 melibatkan 5 generasi. Ada pertambahan 2 kes dari pelaporan semalam. Seterusnya, laporan saringan COVID-19 di 370 sekolah tahfiz dan madrasah. Jumlah pelajar, guru dan kaki tangan yang telah dikenal pasti adalah 18,728 dan jumlah sampel yang diambil dan diuji adalah 11,546 bersamaan dengan 61.6%. Jumlah kes positif adalah 445 iaitu bersamaan dengan 3.9%. Ingin dimaklumkan laporan aktiviti saringan pasar di Malaysia meliputi 212 pasar dan 33,386 individu telah dikenal pasti, 26,693 bersamaan dengan 80% telah disaring dan diuji. Didapati 249 bersamaan dengan 0.9% adalah positif COVID-19. Seterusnya seramai 32,692
warga negara Malaysia yang pulang dari luar negara telah pun dikuarantinkan dari 3 April sehingga 13 Mei 2020. Sejumlah 24,798 individu telah pun tamat tempoh kuarantin untuk tempoh 14 hari. Jumlah kes yang didapati positif COVID-19 ialah 360, iaitu pertambahan 4 kes pada hari ini. Dan 4 kes tersebut ialah 3 pulang daripada Pakistan dan 1 pulang daripada Indonesia. Seterusnya dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 13 Mei 2020. Kluster pertama iaitu kluster Pedas, ada pertambahan kes baru iaitu 20 dan jumlah kes meningkat 151. Kluster kedua ialah Madrasah Solok Duku, ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah kes 4. Kluster ketiga ialah IPT Sabah, Kota Kinabalu, ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah kes 3. Kluster keempat Benus di Bentung, ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 3. Kluster Pesentren ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah 231 kes. Kluster Selangor Mansion di Lembah Pantai ada 1 kes menjadikan jumlah 179 kes. Kluster Sendayan ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah 111 kes setakat ini. Lain-lain kluster tiada pertambahan kes pada hari ini. Seterusnya saya buka kepada soalan dan pertanyaan. Dipersilakan. Assalamualaikum. Saya Shanika daripada Bernama. Datuk, berkenaan dengan kes di Sabah. Okey, setakat ni terdapat dua pelajar yang kembali daripada Semenanjung tu didapati ada kes. Adakah situasi ini membimbangkan susulan pergerakan pelajar yang telah balik ke rumah masing-masing April lalu selepas tinggal di kampus sejak PKP fasa 1 dilaksanakan dan tindakan KKM dalam memantau keadaan ini? Terima kasih atas soalan tersebut. Ya, memang ada 2 pelajar tersebut. Jadi sekarang ni kita lihat kepada kes positif iaitu 2 pelajar telah pun diasingkan dan dikuarantin dan diasingkan dan diberi rawatan. Tetapi apa yang perlu dilaksanakan ialah active case detection di mana Kementerian Kesihatan menjalankan siasatan punca jangkitan COVID-19. Dan kita telah pun melihat kepada universiti yang terlibat dan kita menjalankan saringan dan ujian ke atas universiti tersebut. Mungkin walaupun mereka telah dikuarantinkan untuk tempoh 4 minggu, tetapi ada pendedahan dengan pekerja-pekerja yang di universiti tersebut. Jadi pekerja tersebut keluar masuk dari universiti. Jadi besar kemungkinan ada pendedahan tersebut. Walau bagaimanapun Kementerian Kesihatan sedang menjalankan siasatan. Assalamualaikum, saya Haris dari saya ada 2 soalan. Soalan pertama saya adalah pernah tadi Datuk mengatakan tentang R0 Okey. Tapi kalau lihat pada awal hari ini Datuk ada share di Facebook tadi mengenai keluarga yang di Bahrain yang 16 orang yang jangkit ketika buat iftar, dan nampak gayanya macam sekarang ni kerajaan membenarkan 20 orang untuk beraya pada hari pertama walaupun daripada keluarga masing-masing. Tapi adakah ini nampaknya seperti tidak selari dengan usaha KKM untuk merencaikan penularan kes. Jadi apa pandangan Datuk, dan adakah dengan Datuk kata tadi vulnerable groups macam bayi, kanak-kanak dan orang tua semua patut dilindungi, adakah mereka ini tak perlu berhari raya banding dengan mana orang yang sihat saja pergi? Satu. Terima kasih atas soalan tersebut. Jadi kita dah pernah berbincang dan juga mengenai angka 20 tu. Angka 20 ialah relatif. Jadi kalau kita lihat yang penting ialah kepatuhan kepada SOP. Kalau 20 orang di kawasan ataupun di apartmen yang kecil, confined space, memang tidak ada penjarakan sosial pun. Yang penting ialah penjarakan sosial, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Dan pastikan kita cuci tangan, kerap cuci tangan, pakai mask
bila kita berdekatan dengan orang yang contohnya ada demam, sesama dan sebagainya. Yang penting ialah kita elakkan perhimpunan. Jadi kalau perhimpunan yang tidak patuh kepada SOP, jadi perhimpunan yang kita maksudkan ialah 20 ialah ahli keluarga. Jadi dalam rumah pun kita ahli keluarga kita mungkin 10 orang, mungkin 15 orang, keluarga yang besar ialah 20 orang. Yang kita risau ialah mereka yang kembali daripada luar dan juga mungkin kebarangkalian membawa penyakit. Contohnya mereka kembali pada zon merah dan pulang ke kampung dan berjumpa dengan ibu bapa dan ibu bapa dah berusia dan ada kebarangkalian untuk mendapatkan jangkitan daripada anak mereka. Jadi kita patut melindungi mereka yang berusia dan juga bayi dan kanak-kanak. Jadi tindakan kita yang penting ialah SOP, bukan angka tersebut. Angka tersebut mungkin 2 orang, mungkin 3 orang, tetapi kepatuhan kepada SOP. Dan kalau rumah yang besar dan keluarga yang besar, 20 orang tu mungkin kita dapat lihat. Tetapi kalau kita tidak dapat mematuhi SOP, kita jarakkan ataupun jangan pulang ke kampung. Jadi ini kita harus mendapat kerjasama daripada semua supaya kita sama-sama boleh kekalkan R0 ni kurang daripada 0.3. Alhamdulillah hari ini kita lihat daripada PKP 1, 2, 3 dan 4 dan PKPB kita dapat kurangkan R0 daripada 3.55 kepada 0.3. Dan sekarang ni kita akan lihat sebab PKPB kita telah memberi laluan ataupun kelonggaran kepada rakyat Malaysia untuk keluar. Tetapi kalau kita keluar, kita mesti patuh kepada SOP. Kalau kita tak patuh, jadi mungkin ada kemungkinan R0 ni akan semakin meningkat. Kalau R0 meningkat sehingga 1.6, berarti kita dalam keadaan amaran dan bahaya. Maknanya kita mungkin akan mendapat peningkatan kes yang mendadak, iaitu exponential surge of cases yang dijangkakan mungkin boleh berlaku pada pertengahan bulan Jun. Tetapi kalau rakyat Malaysia bekerjasama dan sama-sama ada tanggungjawab sosial dan disiplin sosial, patuh kepada SOP, nescaya kita dapat kurangkan lagi R0, iaitu mengikut garisan biru dan terus kita boleh kurangkan kepada 1 angka. Jadi kita harap dengan adanya pemodelan dan ramalan COVID-19 oleh Institut Kesihatan Malaysia, kita dapat jangkakan tindakan kita hari ini akan membuahkan hasil dalam tempoh 2 minggu ataupun 4 minggu akan datang. Okey, macam Datuk kata tadi, yang penting tu adalah SOP. Tapi jumlah tu tidak penting. Dan kalau lihat KKM sudah mengeluarkan SOP untuk pelbagai jenis industri dan sektor ekonomi untuk dibuka semula. Tapi kenapakah Parlimen tetap tidak membenarkan sidang diadakan? Adakah KKM tidak ada SOP untuk Parlimen ataupun KKM tidak percaya pada ahli Parlimen untuk mematuhi SOP? Jadi bukan hanya Parlimen, kita lihat pada semua kilang dan juga tempat kerja dan sebagainya. Jadi kita kena patuh pada SOP. Hari ini kita laksanakan contohnya di Parlimen. Untuk warga kerja Parlimen kita dah mula melaksanakan saringan. Dan juga ahli-ahli Parlimen juga akan melalui saringan. Jadi SOP memang ada, tapi kepatuhan pada SOP itu lebih penting. Silakan Datuk Seri. Okey, saya ada 2 soalan. Soalan pertama saya, selepas pandemik COVID-19 berlaku di Malaysia, berapa lamakah masa yang diambil oleh KKM untuk membuat keputusan yang drastik bagi mengekang penularan ini? Dan soalan kedua saya, jika pintu masuk Malaysia dibuka kepada pelancong, apakah strategi yang akan diambil oleh KKM? Terima kasih Datuk. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat tindakan kita, dasar kita tu penting. Jadi Kementerian Kesihatan menasihatkan Perdana Menteri untuk mengambil tindakan yang cepat dan tepat. Pada masa itu mungkin satu tindakan yang drastik, iaitu melaksanakan PKP 1 pada 18 Mac 2020. Tetapi sekarang ni kalau kita lihat, memang tindakan yang bertepatan.
dan kita berhasil untuk mengurangkan kes dan juga lengkuk graf tersebut. Dan hari ini kita dapat 2 angka. Dan kalau kita ikut ramalan kita ataupun unjuran kes-kes yang kita dapati setiap hari, dan kita ramalkan atau unjuran kita mengatakan kalau kita patuh dan tindakan kita telah pun berjaya pada PKP 1, 2 dan 3 dan 4 sekarang ni, dan kita dah buahkan hasil. Hasilnya lah angka yang 2 angka. Mungkin kita akan dapat menurunkan ke 1 angka dalam tempoh seminggu lagi. Tetapi dalam PKPB yang kita laksanakan, di mana kita memberi kelonggaran. Jadi kelonggaran tu kelonggaran bersyarat, dan kepatuhan tu penting, disiplin tu penting, tanggungjawab bersama tu penting. Sama ada kilang ataupun individu dan rakyat Malaysia kena patuh kepada SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Kalau kita patuh, kita boleh unjurkan ramalan kita dalam tempoh 2 minggu dan juga 4 minggu. Kalau kita patuh, kita boleh mengurangkan kes. Tetapi kalau kita tidak patuh kepada SOP, kes akan meningkat secara mendadak. Apa yang penting, walaupun kita memberi kelonggaran, ialah Kementerian Kesihatan tetap akan memantau keadaan semasa, iaitu setiap hari kita akan memantau keadaan kita. Jadi kalau R0 kita meningkat lebih daripada 1, itu dah mula ada satu amaran kepada kita untuk mengambil tindakan yang lebih drastik. Sama ada kita akan kembali kepada PKP atau tidak bergantung pada rakyat Malaysia. Sama ada kes akan menular atau meningkat juga bergantung pada rakyat Malaysia. Jadi Kementerian Kesihatan menyeru dan juga merayu pada rakyat Malaysia, sama-samalah kita patuh kepada SOP yang telah diketengahkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Datuk, kalau kita tengok R0 sekarang 0.35, walaupun R0 0.35, tapi dekat graf ni dalam PKPB bilangan kes jangkaan lebih rendah daripada bilangan kes harian. So adakah kita masih kurang mematuhi SOP ataupun apa sebenarnya punca berlaku? Dalam pengiraan kita, R0 iaitu sama dengan 0.3, iaitu semalam. Jadi kita pengiraan kita pada semalam R0 0.3. Kalau kita masih patuh, kita boleh kurangkan lagi R0 untuk tempoh mungkin seminggu ataupun 2. Tetapi kalau R0 0.3 ialah hasil daripada tindakan kesihatan awam dan pelbagai tindakan oleh kerajaan yang memastikan kita patuh pada PKP 1, 2 dan 3. Jadi PKPB, kita masih memantau PKPB. Kalau kita nak tahu sama ada berkesan ataupun tidak PKPB, iaitu kelonggaran yang kita berikan kepada rakyat Malaysia, kita kena lihat dalam tempoh 14 hari. Iaitu tempoh inkubasi ialah incubation period 14 hari. Jadi 14 hari ialah 18 Mei baru kita nampak sama ada R0 tu kekal ataupun meningkat. R0 sekarang ni ialah tindakan daripada PKP 4 ataupun PKP 3. Jadi kesan daripada PKP 3 dan PKP 4 untuk 4 hari kita dapat turunkan R0 setakat ni 2 minggu lepas, iaitu tindakan kita 2 minggu lepas kita membuahkan hasil R0 0.3 ataupun 0.35. Jadi sekarang ni untuk kita melihat ke depan dalam tempoh seminggu ataupun 2 minggu, sama ada R0 tu kekal turun mengikut garisan kuning, garisan biru ataupun garisan merah. Kalau mengikut garisan merah dia meningkat. Kalau mengikut garisan putus biru dia akan kurang. Jadi kalau ikut garisan putus merah dia akan meningkat. Jadi dia akan memberi amaran awal kepada Kementerian Kesihatan. Berarti mungkin kaedah yang kita laksanakan memberi kelonggaran PKPB bersyarat tu tak berjaya sebab R0 tu semakin meningkat. Jadi Kementerian Kesihatan akan pantau setiap hari kes kumulatif, kes harian dan kes aktif yang ada boleh jangkitan COVID-19. Kita akan membuat keputusan keadaan semasa.
Kalau katalah dalam tempoh 2 minggu ataupun 10 hari, R0 meningkat hingga 1.6, berarti kes dah meningkat secara mendadak. Berarti kalau kes meningkat secara mendadak, kita akan lihat sama ada tindakan kesihatan awam kita dapat mampu mengawal, mencegah dan mengawal penularan kes tersebut. Kalau kita tak berjaya mengawal kes tersebut akan masuk hospital. Dan sekarang ni penggunaan katil hospital kita hanya 15% saja. Dan juga kes yang menjalankan ataupun memerlukan bantuan pernafasan pun kurang pada 10%. Iaitu kalau kita lihat, jadi fasilitis Kementerian Kesihatan ada 7 hospital di mana ward rawatan rapi kita kena tutup sebab tak ada kes COVID di ward tersebut. Jadi apa yang penting sekarang ni, kalau kes meningkat secara mendadak, mereka akan berakhir di hospital. Dan penggunaan katil, penggunaan ICU dan mereka yang memerlukan bantuan pernafasan pun akan meningkat. Setakat ni kawalan kita baik, iaitu kawalan kesihatan awam. Jadi kita tak nampak peningkatan kes mendadak di hospital. Jadi apa yang kita kena laksanakan sekarang ni, iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia bersama dengan kerajaan dan juga rakyat kena sama-sama patuh kepada SOP dan pasti kita dapat menurunkan R0 hingga 0.1 ataupun kurang pada 0.3 sekarang kalau kita patuh kepada SOP kita. Good evening, Dato'. The hairdressing industry are pleading with the MOH to allow them to reopen, but they would adhere to strict SOPs. Before this, the government cited that cases in US and in Japan we see new clusters due to hair salons. So, however, US have already reopened the hair salons, and then Japan and the rest have never actually closed it down. So are you going to consider this? Thank you. Thank you very much. See, when we open the economic sector, we are opening up in stages. So now we are observing the cases day to day. That's in terms of our active potential cases. So if we can control, like what we discussed earlier in terms of R0, if we can control further the situation, then we will make a decision in time to come. So this is why we need to observe closely. First is in terms of the CMCO, we have not seen the outcome of the CMCO yet, right? We have seen the outcome of MCO. So CMCO, the outcome will start on the 18th, at least 2 weeks, during the incubation period of 14 days. Then we'll see. Now, if cases after the 18th still within our control, and that means that we can actually open up more and come up with more SOP, and etc. But if cases continue to increase or are not continue to increase, then we have to reverse our decision. The choice now is up to the public, whether we can comply, social compliance, social discipline, social responsibility. If we can comply to our SOP and we can bring down further the R0, then rest assured we will open one after another the economic sector, as well as we are also considering the social sector and the education sector. So we have to depend on the daily cases, and this is what we are monitoring closely every day. Then the question of the last, in terms of our control, the border control is very important because we have seen Malaysian returnees coming back. We have 360 cases positive, and some of them, 88 of them positive at the second swab, which means the first swab negative. And we quarantine them. After the 13th day, we swab them again, they are positive. So because of that, we are very concerned with regards to opening up the border. That will be the last option and then last resort before we do so. But more importantly, today we are looking into local transmission first. If we can control the local transmission, then in time to come, maybe we have to look into the global situation as well.
and before we open up our border. But there will be SOP as well. Perhaps looking into quarantine them first for 2 weeks, then swab them, and then after 2 weeks, then we allow. So this is some of the consideration that we have, but decision has not been made. But more important is that at the moment, we need to tighten the border control, as well as make sure that those Malaysian returnees need to be mandatory quarantine, and we swab them at least on 2 occasions, the day 1 and the day 13. But should they have fever, for example, symptoms in day 7, we will swab them as well. So this is our action plan, and we believe that by doing so, we can actually protect our country. This is border control. It's very important for us to make sure that SOP and the policies given by the government is in place, and make sure that everyone comply to it. Okay, kalau tak ada soalan lagi, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.